Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 8, Seksyen 1 bagi kursus Integriti dan Anti Rasuah ingin membentangkan mengenai kesan perbuatan rasuah terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Nama saya Muhammad Rahmat dengan nombor matrik BN 22110001 di mana saya akan menyentuh mengenai pengenalan. Umumnya, masyarakat di negara ini masih lagi kurang diberikan pendedahan mengenai perbuatan rasuah sama ada melalui peringkat pendidikan primer, sekunder mahupun tertier. Dan ada kalanya juga rakyat Malaysia hanya memandang enteng terhadap isu ini. Berdasarkan laporan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), negara ini telah mengalami kerugian berskala besar yakni berjumlah RM1.8 trilion disebabkan oleh kegiatan rasuah. Secara intipatinya, nilai integriti dan perbuatan rasuah mempunyai simbiosis ataupun hubungan yang begitu erat dan ini dapat dilihat melalui Indeks Persepsi Rasuah CPI Malaysia. Berdasarkan Indeks Persepsi Rasuah CPI Malaysia ini, negara masih gagal dalam membendung jenayah rasuah memandangkan bacaan CPI pada tahun 2022 masih berada di bawah nilai 50. Secara hipotesisnya, seseorang yang mempunyai integriti dalam diri tidak mudah terjebak dengan amalan rasuah berbanding dengan mereka yang tidak mempunyai sahsia diri sebegini. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka sedar dengan kesan perbuatan rasuah yang akan menimpa kelak. Saya rasa setakat itu sahaja. Pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh panel pembentang yang lain. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor. Nama saya Lau Li Wen. Nombor matrik saya BM 22110118. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kesan rasuah terhadap diri. Kesan rasuah terhadap diri ialah kejatuhan moral atau marah. Pengamal rasuah menunjukkan sifat tamat ingin dapat kemewahan tanpa melalui usaha diri sendiri dan mementingkan diri sendiri. Mereka menggunakan kekuasaan sendiri dalam melakukan rasuah tanpa merasai bersalah. Perbuatan rasuah didakwa dan dijatuhkan hukuman lalu menjatuhkan marah mereka. Seterusnya, kesan rasuah terhadap diri ialah dipandang hina oleh masyarakat. Kes rasuah yang berleluasa menyebabkan kehilangan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap institusi dan pihak berkuasa. Perbuatan rasuah sentiasa terlepas dari hukuman yang setimpal atas hubungan kompleks antara pihak yang terlibat. Ahli keluarga pengamal rasuah yang tidak bersalah juga akan dihina dan dipulau oleh masyarakat. Di samping itu, kesan rasuah terhadap diri ialah kehilangan pekerjaan. Pengamal rasuah akan menjejaskan persekitaran dan keadilan antara kaki tangan. Mereka akan ditangkap dan dipecat oleh majikan sebagai amaran kepada kaki tangan lain. Pengamal rasuah yang mempunyai rekod rasuah akan susah mendapat pekerjaan baru. Akhirnya, kesan rasuah terhadap diri ialah didakwa di mahkamah. 4 kesalahan rasuah yang akan didakwa di mahkamah adalah meminta atau dan menerima rasuah, memberi suapan, mengemukakan palsu, salah guna kuasa. SPRM menetapkan hubungan untuk kesalahan rasuah ialah dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda dia kurang dari 5 kali ganda nilai suapan atau RM10000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Assalamualaikum. Nama saya Siti Yunisa binti Muhammad Ruzaleh. Nombor matriks PN 22110215. Hari ini saya ingin mengulas tentang kesan rasuah terhadap keluarga.
Kesan rasuah terhadap keluarga yang pertama ialah menjatuhkan nama baik keluarga. Ibu bapa beranggapan mereka sudah membentuk anak mereka dari selai kain putih yang bersih menjadi insan yang berguna kepada masyarakat, ternyata palsu. Bukan ibu bapa sahaja yang merasai impak tersebut, tetapi semua individu yang bergelar keluarga juga turut terkena tempiasnya. Contoh yang boleh diambil iktibar apabila seorang individu yang disanjung oleh masyarakat yang mana membawa kepada kebanggaan keluarganya sendiri, akhirnya didapati bersalah atas perbuatan pecah amanah. Perkara sebegini biasanya diimplementasikan oleh orang-orang yang terlibat dalam politik. Mereka kadangkala mempergunakan penjawat awam untuk melakukan perbuatan keji dengan habuan yang lumayan. Ada kalanya dalam proses memberi dan menerima wujudlah perasaan terhutang budi yang mana memakan diri mereka sendiri akhirnya. Rasa juga boleh menghancurkan keharmonian rumah tangga. Keruntuhan rumah tangga pada masa kini semakin meningkat kerana pelaku yang bersikap kasar, tiada ihsan dan timbang rasa serta rohaninya turut mati. Ini berpunca daripada rezeki yang diterimanya tidak mempunyai keberkatan. Perbuatan negatif dalam diri mereka semakin membuak-buak terhadap keluarganya. Jenayah rasuah juga menimbulkan rasa hilang kepercayaan, dendam dan mementingkan diri sendiri serta kehidupan di dunia sentiasa didatangkan dengan musibah. Ini kerana pelaku mengetahui perkara yang dilakukan itu adalah salah di sisi undang-undang dan agama, tetapi mereka sanggup mengambil risiko. Terdapat segelintir lelaki yang sudah hilang ihsannya, bertindak untuk memukul isteri mereka dan akhirnya menyumbang kepada kehancuran sesebuah institusi keluarga. Anak-anak semakin dahagakan kasih sayang daripada kedua ibu bapa mereka. Salam sejahtera, nama saya Rishman dengan metrik nombor BN22110249. Hari ini saya akan bentangkan tajuk tentang kesan rasuah terhadap keluarga. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk berkongsikan satu kata-kata hikmat. Walaupun kita tidak lahir dari keluarga yang senang, tapi kita hidup dengan keluarga yang penuh kasih sayang. Bersyukurlah. Kesan rasuah terhadap keluarga. Antara kesan yang ketara sekiranya terlibat dengan kegiatan rasuah ialah hilang kepercayaan daripada keluarga dan sanak saudara, malahan akan menyebabkan keluarga tersebut terabai dan hilang tempat untuk bergantung semasa kesusahan. Hilang kepercayaan daripada keluarga dan sanak saudara. Ahli keluarga dan sanak saudara akan sukar untuk mempercayai antara satu sama lain, secara tidak langsung akan merenggangkan hubungan ahli keluarga dan lama-kelamaan akan menyebabkan tiada komunikasi atau hubungan antara mereka. Malahan mereka akan menyisihkan diri atau menjarakkan diri sehingga menyebabkan individu atau keluarga yang terlibat dengan rasuah merasakan diri mereka dipinggirkan dan tiada kunjungan sanak saudara semasa hari perayaan atau sekiranya berlaku kesusahan. Secara tidak langsung, rasuah juga akan menyebabkan tekanan dan gangguan emosi apabila dibelenggu oleh masalah kewangan yang berterusan tanpa bantuan daripada ahli keluarga. Selain itu, hilang kepercayaan daripada ahli keluarga dan sanak saudara kerana bimbang akan menjejaskan reputasi dan nama baik keluarga. Keluarga terabai dan hilang tempat untuk bergantung semasa kesusahan. Sekiranya individu yang terlibat dengan rasuah adalah seorang ketua keluarga, maka ini akan menyebabkan keluarga tersebut hilang punca pendapatan dan hilang tempat untuk bergantung. Individu yang melakukan rasuah dan didapati bersalah akan diisytiharkan sebagai bankrupt atau muflis oleh mahkamah. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan keluarga tersebut terabai. Ini akan memberikan kesan buruk dan menjejaskan kesihatan mental kepada individu dan keluarga yang terlibat. Mereka akan sentiasa dalam keadaan kebimbangan mengenang nasib yang menimpa dirinya. Lama-kelamaan akan menyebabkan kemurungan dan kesukaran untuk tidur sehingga menjejaskan kesihatan. Di samping itu, keluarga yang terabai akibat rasuah akan tidak mempunyai kestabilan dan keutuhan dalam hubungan kekeluargaan. Keluarga yang berkenaan akan mula mengalami perpecahan dan kurang kesepahaman antara satu sama lain. Selain itu, ini akan menyebabkan tumbesaran dan emosi anak-anak akan terabai dan terganggu akibat daripada kurang menerima kasih sayang yang sepatutnya daripada ibu bapa. Malahan, rasuah juga akan melahirkan masyarakat dan golongan muda yang kurang berpendidikan dan berkemahiran.
Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Larangan rasuah amatlah penting kerana ianya boleh membawa kepada kesan-kesan buruk terhadap ekonomi dan masyarakat sejagat. Apabila rasuah sudah bermaharajalela dalam kalangan masyarakat di negara kita, maka golongan yang paling menderita adalah golongan yang kurang berkemampuan. Tidak hanya itu, gejala rasuah juga telah menutup hak asasi yang sepatutnya menjadi milik mereka seperti menghalang kepada akses keperluan dan perkhidmatan asas di mana ianya tidak diagihkan secara sama rata. Individu yang memerlukan rasuah pula akan mempunyai peluang yang tinggi untuk memperoleh akses kepada pendidikan, perumahan, kesihatan serta kemudahan-kemudahan lain misalnya. Kesan daripada itu, perkara ini akan menyumbang kepada peningkatan kadar kemiskinan di negara kita. Jika ditelusuri dengan mendalam lagi, aman rasuah sememangnya memberikan kesan negatif kepada masyarakat, terutamanya di dalam konteks ketidakadilan sistem sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat melalui keistimewaan dan kelebihan yang diperolehi oleh golongan sesuatu kumpulan ataupun golongan kerana mereka mampu untuk memerlukan rasuah. Tambahan pula, rasuah turut akan menghancurkan sistem integriti suatu jabatan ataupun organisasi penting misalnya seperti bidang kehakiman, polis dan juga pentadbiran awam. Perkara ini telah dibuktikan melalui perkhidmatan pekerja-pekerja di jabatan ataupun organisasi tersebut yang kurang cekap dan tidak efisien. Apabila dilihat daripada sudut yang berbeza pula, gejala rasuah juga akan mengundang kepada lahirnya masyarakat yang tidak mempunyai kemahiran dalam sesuatu tugas. Hal ini demikian kerana sebahagian masyarakat telah menganggap bahawa ilmu kemahiran tersebut seolah-olah tidak bererti lagi kerana mereka merasakan yang lebih bererti adalah siapa yang boleh memberikan suapan ataupun rasuah. Misalnya, dalam proses pemilihan ataupun sesi temuduga pekerjaan, individu yang lebih berkebolehan dan mempunyai kelayakan yang cukup akan dipikirkan hak dan keadilan mereka. Namun begitu, individu yang tidak berkemahiran dan tidak mencapai tahap kelayakan yang sepatutnya pula telah diberikan keutamaan hasil daripada perbuatan rasuah. Tamsilannya, individu tersebut akan berupaya untuk mencorokkan norma baharu yang tidak berpandukan etika dan budaya kerja. Implikasi negatif daripada perbuatan rasuah juga menyebabkan keruntuhan nilai-nilai moral dan etika masyarakat sejagat. Hal ini dapat dilihat melalui kemerosotan etika kepada masyarakat yang melakukan gejala rasuah dari segi integriti, tanggungjawab, kejujuran dan kecekapan misalnya. Masyarakat sekeliling akan hilang kepercayaan dan keyakinan terhadap organisasi atau jabatan yang terlibat ketika amalan rasuah sudah pun menjadi satu budaya yang diterima. Perkara sebegini menyebabkan masyarakat hilang keharapan untuk memperoleh hak dan keadilan mereka. Senario ini boleh diibaratkan seperti pepatah Melayu iaitu harapkan pegar, pegar makan padi. Akibatnya, perpecahan dan ketidakstabilan sosial akan berlaku dalam segenap lapisan masyarakat di Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan rasuah terhadap negara. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Nurul Syahira binti Jeffrey dengan nombor matrik BN22010158. Gejala rasuah seperti yang kita tahu ialah tindakan seseorang memberikan hadiah ataupun wang saku bagi menjamin sesuatu yang mereka inginkan. Terdapat banyak kesan rasuah terhadap negara. Antaranya ialah kemerosotan ekonomi. Hal ini disebabkan apabila pentadbiran dan undang-undang negara yang diabaikan dan tidak dijalankan secara telus menyebabkan para pelabur asing serta pelabur tempatan berasa kurang yakin untuk melabur di negara kita. Seterusnya ialah pengabaian rakyat. Apabila berlakunya rasuah yang berleluasa di negara kita akan menyebabkan nasib rakyat akan dipertaruhkan. Hal ini kerana golongan yang memerlukan tidak mendapat hak dan juga perhatian yang sewajarnya. Selain itu ialah melumpuhkan organisasi.
Hal ini terjadi apabila wujudnya ketidakpuasan hati dan juga unsur penipuan di dalam organisasi tersebut yang menyebabkan rasa kurang percaya rakyat terhadap organisasi tersebut. Seterusnya ialah pentadbiran negara yang lemah. Dasar negara dan penguatkuasaan negara akan semakin melemah jika undang-undang negara tidak dijalankan dengan penuh amanah. Hal itu akan menyebabkan demokrasi dan juga menjejaskan pentadbiran negara kita. Akhir sekali ialah mengancam keselamatan negara dan juga rakyat. Hal ini terjadi apabila keselamatan daripada segi kelulusan projek bahan binaan tidak mengikut piawai yang sebenarnya. Selain itu, maklumat ketenteraan negara juga boleh menyebabkan pencerobohan negara. Jadi, kesimpulannya, kursus integriti dan rasuah ni amat perlu untuk membanteras amalan rasuah. Jadi, mengapakah kursus integriti dan rasuah ni penting? Yang pertama, ia mampu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap perbuatan rasuah. Kedua, sikap integriti atau nilai integriti penting untuk cerminan sasiah diri ummah. Yang ketiga, seseorang yang mempunyai integriti dalam diri tidak mudah terjebak dengan amalan rasuah berbanding dengan mereka yang tidak mempunyai sahsia. Amalan rasuah sememangnya akan memberi kesan negatif terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Dari aspek diri sendiri, pertama akan ada kejatuhan moral dan maruah. Menggunakan kekuasaan tanpa rasa bersalah dipandang hina oleh masyarakat, kehilangan pekerjaan dan semestinya akan didakwa di mahkamah. Dari aspek keluarga pula, dia akan melakukan kezaliman terhadap keluarga, menjatuhkan nama baik keluarga, kehidupan berumah tangga akan hancur, keluarga hilang kepercayaan, dendam dan individu akan mementingkan diri. Keluarga dan sanak saudara menjarakan diri dan keluarga semestinya akan terabai. Dari sudut masyarakat pula, ianya akan membebankan golongan yang kurang berkemampuan, melahirkan masyarakat yang tidak berkemampuan, berlaku ketidakadilan dalam sistem sosial dan ekonomi, dan keruntuhan nilai moral dan etika masyarakat. Dari aspek negara pula, ianya akan melumpuhkan organisasi, pentadbiran negara menjadi lemah, mengancam keselamatan rakyat dan negara, kemerosotan ekonomi akan berlaku dan pengabaian terhadap kepentingan negara. Sekian, terima kasih.